InsyaAllah pagi ini kita akan mengupas tajuk yang ke-72, iaitu Ni'mat Redha. Ni'mat Redha. Kita baca matan hadis ini bersama-sama. Dalam hadis kursi dinyatakan bahawa yang mula dituliskan Allah Subhanahu wa taala dalam Lauh Mahfuz ialah Bismillahirrahmanirrahim. Inna man istaslama liqada'i wa radiya bihukmi wa sabara ala bala'i ba'astuhu yawmal qiyamati ma'as siddiqina. Maksudnya dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang yang tunduk patuh, istaslama, berserah diri, tunduk patuh, berserah diri kepada qada'u, li qada'i, ketetapan Allah SWT, qada' dan qadar Allah SWT, ya, makanya dia tunduk dan patuh dia, dan redha dengan hukumanku, wa radiya bihukmi, dan bersabar atas ujian, wa sabara ala bala'i, dan bersabar atas ujian dan cubaanku. Aku bangkitkan dirinya, ba'astuhu, pada hari kiamat, yaumal qiyamati, kelak, ma'as siddiqin, kelak bersama-sama dengan orang-orang yang mempunyai martabat siddiqin, kan? Orang yang mana sabar dan juga redha atas ujian Allah SWT ini, maka dia akan dibangkitkan, ya, dengan golongan siddiqin. Hari kursi riwayat Dailami Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang dimaksudkan, yang pertama, yang dimaksudkan dengan Lauh Mahfuz ialah sebuah kitab di sisi Allah SWT yang tidak diberi tahu kepada kita apa dan bagaimana keadaan kitab itu. Hanya diterangkan dalam Al-Quran adanya Lauh Mahfuz. Kenapa tidak terangkan? Sebab Lauh Mahfuz ini ialah perkara ghaibiyat, ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, iaitu orang-orang yang beriman dengan perkara ghaib. Jadi perkara ghaib ini benda yang manusia tak tahu. Kalau tahu pun mesti melalui para anbiya, para nabi lah. Sebab para nabi ni akan turunkan wahyu kepada mereka untuk memberitahu kepada kita, baik alam roh, baik apa sajalah, perkara-perkara yang mana bukan kita dapat lihat dengan mata kasar kita. Ini alam ghaib, malaikat, ya, kemudian azab kubur, dan apa sajalah. Ini semua berita-berita ini mesti datang daripada Nabi SAW. Tak ada orang lain, ya. Tidak ada orang dia kata, ya, datang daripada golongan ni je, para anbiya, para nabi saja. Sebab hanya mereka saja yang menerima wahyu. Sebab perkara gaib ini, yang tidak diketahui oleh manusia, hanya melalui wahyu sahaja. Jadi dia tak datang melalui mimpi, ya. Mimpi orang biasa lah. Para nabi mimpi dia termasuk dalam wahyu. Itu je lah. Bagi kena clear macam tu. Sebab kadang-kadang orang yang mendakwah hari ni, dia mimpi dapat wahyu dari Tuhan, dia mimpi dia dapat ni, dia mimpi macam ni lah, ya.
Jadi mimpi pun terbahagi berbagai-bagai inilah dari kategori dia lah. Jadinya itu yang pertama. Jadi Lauh Mahfuz ini disebab dia perkara gaib, hanya diterangkan dalam Al-Quran adanya Lauh Mahfuz. Perkara ini jelas disebutkan dalam surah Al-Buruj. Seperti mana firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bal huwa Qur'anun majid fi lauhim mahfuz. Maksudnya sebenarnya apa yang engkau sampaikan kepada mereka bukanlah syair atau sihir, bahkan ialah Al-Quran yang tertinggi kemuliaannya, lagi yang terpelihara, mahfuz, yang terpelihara dengan sebaik-baiknya. Pada lauh mahfuz. Lauhun ini dia papan, kita panggil dia macam papan lah. Mahfuz ni terpelihara. Yang kata pada papan tadi, itulah yang tercatat kita punya segala amal kita, segala perjalanan hidup kita. Ni lauh mahfuz ini, dia macam kita punya server lah. Dia simpan semua maklumat kat situ. Jadi yang pertama, yang keduanya itu yang pertama, lauh mahfuz lah. Yang keduanya qada, boleh membawa erti perintah atau pelaksanaan. Qada itu pelaksanaannya dan qadar itu ketetapannya. Orang ini ditetapkan, dia ni dikodokkan, pada dia akan mendapat rezeki. Jadi banyak mana dia akan dapat? Qadar yang menentukan. Kan kadar, kita pergi kadar tak? Pada kadar sekian-sekian tak? Jadi ketetapannya itu. Pada kodoknya kita akan mati. Pada qadarnya bila kita akan mati. Hari ini, esok, tahun depan, 10 tahun lagi. Itu. Qada tu pelaksanaan, confirm dapat lah. Adapun qadar itu ketetapannya. Jadinya, qada boleh membawa erti perintah atau pelaksanaan. Qada dalam erti perintah digambarkan di dalam Al-Quran, dalam suratul Isra ayat yang ke-23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata. Makanya telah ditulis kepada kita pelaksanaannya itu, kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang perkataan qada disebutkan juga dalam erti meninggal dunia. Telah datang kepada si fulan qada Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yakni mati. Itu sudah pasti tak? Kullu nafsun za'iqatul maut. Setiap jiwa ni pasti akan mati. Qada dalam erti melaksanakan terdapat dalam Al-Quran seperti berikut dalam surah Fusilat ayat yang ke-12. Faqadahunna sab'a samawatin fi yawmaini. Lalu ia, yakni Allah SWT, menjadikannya 7 langit dalam 2 masa. Fi yaumaini. Di sini sebut 2 masa. Kalau yaumain terjemahkan ikut literalnya 2 hari lah. Dari dalam 2 masa. Qada lebih khusus daripada qadar, kerana qada berpangkal pada takdir Allah, dan takdir itu ialah realiti yang telah ada. Dalam dialog yang terjadi antara Khalifah Umar dengan Panglima Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, Abu Ubaidah sekarang tengah top kan, dia kata rancang dalam Hamas punya ni lah, dia punya think tank lah tu lah. Dulu macam dulu ke, kalau di Afghan dulu dia cari apa, Mullah Umar kan. Mullah Umar kan orang kanan Osama kan, dia yang merancang ni lah. Sini Abu Ubaidah lah pula. Dan dalam Brigade Al-Qassam tu,
Nama yang tengah top sekarang ni Abu Ubaidah. Jadi Abu Ubaidah Al-Jarrah ni, ya, dia antara panglima perang jugalah, ya, seorang yang hebat dalam perang Uhud pun dia ni, Abu Ubaidah ni. Jadinya dialog antara Khalifah Umar dan panglima Abu Ubaidah radhiyallahu anhu dapat kita lihat perbezaan yang jelas antara qada dan qadar. Ketika Khalifah Umar mahu pergi berkunjung ke salah sebuah kota di Syria, orang melaporkan kepada beliau bahawa kota itu sedang diserang penyakit wabak yang menular, ya, penyakit menular lah, macam COVID tu lah kita punya ni. Beliau berkata, kata Sayyidina Umar ni, lebih baik kita tidak usah masuk kota itu. Sebab bila Umar dengar dalam kota itu ada penyakit yang merebak ni, maka Umar kata jangan masuk. Jadi Abu Ubaidah pun berkata, apakah tuan lari dari qada Allah? Apakah tuan telah lari daripada ketetapan Allah? Allah dah tentukan benda ni berlaku, kan? Jadi bila dah tentu berlaku, hadap je lah tak? Tapi adakah tuan nak lari? Sebab benda tu memang ditetapkan, dilaksanakan dah pun. Maka Umar menjawab, saya lari dari qada Allah kepada qadar Allah. Saya lari pada apa yang Allah tentukan tu, pada ketetapan Allah SWT. Ya, ini ya memang betul ada penyakit itu, tetapi tak payahlah kita nak menambah lagi bilangan pesakit tu. Cukuplah apa yang ada situ, kita lari, kita elakkan benda tu. Sebab benda tu boleh elak, kan? Benda yang boleh dielak, maksudnya benda yang boleh diubah. Jadinya ya, bila benda boleh ubah tu, makanya tak salah. Benda yang tak boleh diubah ni benda yang telah ditetapkan. Jantina kita, lelaki dan perempuan, tak tiba-tiba nak ubah pula daripada lelaki jadi perempuan, perempuan jadi lelaki. Ya, wajah kita ni, ya, tiba-tiba pula minat dengan Netanyahu, katakan pemuja Netanyahu nak ubah muka macam tu pula, tak jadi ya. Ya, kita ubah itu, ubah kejadian Allah. Kecuali dalam kes-kes tertentu lah, kalau kemalangan dan sebagainya, itu okey, itu pembicaraan lain lah. Ya, jadinya begitu. Dah benda dah tetapkan. Ucapan itu menunjukkan bahawa takdir belum menjadi qada, belum jadi ketetapan lagi, dan keputusan masih dapat diharapkan atau masih dapat dihindarkan Allah daripadanya. Ya, boleh lagi dielak lah, kan? Apa tu, ada takdir yang boleh dielak, takdir yang tak boleh dielak ni kita panggil takdir lah. Sebaliknya, apabila telah menjadi keputusan dan hukum, maka itulah yang dinamakan qada Allah, sehingga sudah tidak dapat ditolak lagi. Bila dah berlaku dah benda tu, barulah qada Allah dilaksanakan, ketetapan itu. Maksudnya kalau Sayyidina Umar masuk juga ke dalam negeri Syria, dia kena juga, itulah qada Allah. Ataupun dia dah mengelak dah, tak nak masuk negeri Syria, kena juga, kan? Makanya itulah qada Allah. Kadang-kadang macam kita tak, ya, kita tak nakkan benda ni, cuba kita elak, kena juga. Makanya itulah qada Allah kepada kita, takdir lah. Maka reda lah dah tu. Kita dah usaha dah daya mungkin untuk mengelak, kan? Tapi kena juga tak. Macam COVID dulu lah tak. Cukup jaga sanitize tangan lah, apa semua, kan? Cukup jaga jarak 1 meter semua. Lala kena juga, kan? Takdir Allah SWT. Ini yang dikatakan perlunya reda dalam isu ni tak. Perkara ini sesuai dengan firman-firmannya sebagai berikut dalam surah Maryam ayat 21. Wa kana amran maqdiya. Dan hal itu adalah satu perkara yang telah ditetapkan berlakunya. Perkara kata diri kita telah diletakkan, telah ada perjalanan kita ni, hidup kita ni yang disebutkan tadi dan Lauh Mahfuz itu, kita punya perjalanan hidup kita. Apa akan jadi pada kita? Kita cuma menjalani kehidupan, cuma kita tak tahu apa yang berlaku pada kita. Ya, ini isu dalam dia berkaitan dengan akidah juga, tu yang kata akidah qadariyah, akidah jabariyah ni, kan? Iaitu ya, orang yang mana kalau dia ni jenis qadariyah ini, makanya dia berpandangan bahawa engkau semayang turun-turun buat apalah, rajin datang semayang. Kalau engkau ni dah nama ahli neraka lah, kau tak payahlah sibuk-sibuk nak beramal, kan?
Adapun dia kata kalau aku ni dah Allah Ta'ala nak masuk aku dalam syurga, aku tak sembahyang pun tak apa. Okey, kita faham, tak ada masalah. Tetapi yang mengetahui pengakhiran kita siapa? Kita ke? Ataupun tok guru kita ke? Siapa yang tahu? Hanya Allah Subhanahu Taala yang tahu. Malaikat pun tak tahu. Ya. Hari kiamat, malaikat pun tak tahu. Nabi pun cuma membagi tahu je tanda-tanda kiamat. Tiba-tiba orang ni pandai-pandai pula dia kata, kau tak payahlah kan. Kita dekat ni je, kita kan pandai mana pun, ilmu agama pun tak tinggi tak. Tapi kalau nak syurga masuk jugalah kan. Kalau tak masuk lah. Kau tak payahlah pening-pening lah. Jadi ini bahaya tak. Ni kata akidah ini bahaya ni. Dia pegang prinsip macam tu tak. Kau usahalah macam mana pun. Kalau macam tu macam itulah. Betul. Contoh biasanya dalam rezeki lah tak. Ya. Kau tak payahlah. Kau turut-turut pun kalau macam tu macam itu je lah. Betul. Tapi siapa yang tahu banyak itu? Kan? Hanya Allah SWT je yang menentukan berapa banyak kita dapat, apa yang kita dapat. Jadi cara cakap tu dah betul. Tetapi siapa yang layak bercakap tu tak betul. Ya? Cara dia bercakap betul, tapi siapa yang layak bercakap itu yang tak betul. Yang hanya layak bercakap Allah SWT. Kemudian dalam surah Maryam pula ayat yang ke-71, kana ala rabbika hatman maqdiya. Yang demikian adalah satu perkara yang mesti berlaku, yang telah ditetapkan oleh Tuhanmu. Ya, ketetapan ni biasa rezeki, ajal, jodoh kita semua ni maka telah ditetapkan dan mesti pasti akan berlaku. Ya, terutamanya ya bila sebut dalam bab kematian nak kullu nafsin za'iqatul maut tadilah. Setiap jiwa pasti akan mati itu. Kemudian lagi ayat lain pula dalam surah Al-Baqarah ayat 210, wa qudiyal amru, padahal telah pun diputuskan perkara itu, balasan azab yang menimpa mereka. Sebab tu ya, setiap kita ni memang dalam perkataan Allah SWT dah ada dah nama-nama ahli syurga, nama-nama ahli neraka. Dah siap ada dah dalam ilmu Allah SWT. Ya. Sebab tu kita cuba tengok hadis dalam bulan Ramadan. Ya. Bila mana datang bulan Ramadan ni, Allah Ta'ala akan membebaskan hamba-hamba dia daripada api neraka tak? Macam mana nak bebaskan hamba daripada api neraka? Kan? Sedangkan kiamat pun belum. Kan? Pintu neraka pun belum buka. Macam mana boleh kata setiap bulan Ramadan Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa hamba-hamba dia dan membebaskan dia. Itqun minan nar. Lepaskan daripada api neraka. Lepas macam mana? Kiamat pun tak berlaku lagi. Betul. Tetapi dalam senarai dalam senarai ahli neraka dan syurga dah ada dah. Dia akan dibebaskan. Sepatutnya dia ni dalam neraka ni, tapi atas sebab ibadatnya, ya, imanan wahtisaban, maka diampunkan dosa dia, maka dilepaskan dia daripada api neraka. Sepatutnya dia dalam neraka, dilepaskan. Kenapa? Dalam ilmu Allah SWT. Ini rahsia Allah, kita pun tak tahu. Jadi tak ada siapa yang tahu. Kan? Begitu juga ya, dengan ahli syurga. Bila mana Rasulullah bagi tahu pada sahabat bahawa nanti di akhir kiamat nanti Allah Ta'ala akan bagi 70,000 orang yang akan masuk syurga tanpa hisap. 70,000 ni saja masuk ya. Pilih masuk ya. Tanpa ni lah. Tak. Makanya tu yang sahabat dia angkat tangan, ya Rasulullah, bagi nama aku masuklah satu. Kan? Bagi nama aku dalam satu. Maka Rasulullah kata, engkau termasuk dalam kumpulan tu. Selamat dia. Kan? Dia kata apa? Ya Rasulullah, bagi aku nak satu. Jadi bila kawan lain tengok dia pun angkat tangan, dia dapat. Aku pun angkat tangan juga. Ya Rasulullah, aku pun nak masuk juga. Minta maaf. Sebab dia telah mendahului engkau. Dia minta dulu, kau minta lambat suruh. Kan? Bagilah orang lain pula. Kan? Jadi maksudnya dia telah mendahului engkau. Kan? Jadi ini benda tu dah ada. Semua adalah ilmu Allah. Ya. Lepas tu kalau perbincangan tentang itu, kadang-kadang bila kita terlalu sangat fikir secara mendalam, dia akan jadi pening. Dia akan jadi pening. Tapi kalau dia ada kaedah-kaedah dalam membahaskan tu, tadi ilmu kalam tadi tu,
Kan ilmu kalam ini membahaskan tentang sifat Allah, nama-nama Allah secara akademik. Ya, secara akademik itu membahaskan secara logik akal. Ilmu kalam. Kalau ilmu akidah itu ilmu aqaid, ikatan kita, perjanjian kita dengan Allah SWT. Selalu kita baca dalam solat, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin. Itu ilmu akidah. Ilmu tauhid, ilmu yang membahaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tentang keesaan Allah. Kenapa kita sebut Allah Tuhan yang Maha Esa? Kenapa kita tak sebut Allah Tuhan yang Maha Satu? Apa beza satu dengan esa? Kan? Kita selalu sebut kan, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa. Kan? Kalau ikut sebutan DBP macam itulah, Tuhan yang Maha Esa kan. Kalau kita bisa sebut Tuhan yang Maha Esa kan, Esa lah, dia Esa lah. Kan? Kenapa kita sebut yang tu? Kenapa tak sebut Tuhan yang Maha Satu? Kan? Sebab kalau kita sebut Tuhan yang Maha Satu, satu ini dia menerima pembahagian. Kan? Satu belah jadi dua. Nah, sebab dia menerima pembahagian. Jadi kalau Tuhan itu satu, dia ada Tuhan yang kedua. Jadi Tuhan yang Maha Esa tak ada lagi dah. Hanya satu-satu ni sahaja. Hanya satu ni dia dah. Sebab tu kita tak sebut Tuhan yang Maha Satu kan. Tuhan yang Maha Esa. Satu ni dia tak ada yang lain lagi dah. Kan? Iaitu huwal awwalu wal akhiru. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Dan Rasulullah sebut, ya, huwal awwalu laisa qablahu syai'un. Dialah yang maha awal dan tidak ada yang sebelumnya, tidak ada lagi. Yang tidak ada apa-apa sebelum dia. Dan huwal akhiru laisa ba'dahu syai'un. Dan dialah yang maha akhir dan tidak ada lagi pengakhir lepas dia, tak ada. Itulah huwal awwal wal akhir. Ya. Yang ketiga yang dimaksud dengan hukum-hukum Allah ialah segala perintah dan larangannya. Redha menerima hukum Allah bererti taat dan patuh serta tunduk menjalani perintah dan menjauhi larangannya. Inilah yang kata tadi, redha dengan hukum Allah, ketetapan Allah. Apa yang berlaku di Palestin, ya, penduduk-penduduk Palestin, ya, mereka tetap di situ, tak keluar pun daripada bumi Palestin, ya, biar mati di situ, ya. Itu, dan itu yang menjadi tarikan ataupun menjadi perhatian kepada seorang influencer TikTok, orang Amerika kan, nama dia Megan B. Rice kan? Kalau tuan-tuan Google mesti dapat tengok, dia tengah top sekarang. Megan B. Rice ni, dia ni perempuan kulit hitam, dan dia ni antara influencer TikTok, dan dia ni minat membaca novel, dan dia ni pengkritik novel kan? Dia suka baca novel, dan lepas baca dia akan komen lah, cerita ni macam ni, cerita macam ni kan. Jadi bila berlaku yang 7 Oktober tu, yang mana bila mana ya Palestin diserang apa semua ni, dan berlaku hari ini, dia melihat bahawasanya orang-orang Palestin ni begitu sabar, orang-orang Islam lah, ya, begitu sabar dengan apa yang dikenakan ke atas mereka. Dan orang Islam dia tak merungut, dia tak mengeluh, dia tidak menyalahkan Tuhan, dia redha dan dia diam. Malah mereka ni pula memang bersemangat. Pada yang ni cerita rakyat Palestin lah, tentera Hamas tak ada masalah lah, memang ada lah kan, bagi Al-Qassam tu tak ada lah. Ni cerita rakyat ni begitu sabar. Dia pun heran, macam mana orang Islam boleh sabar tahap tertinggi macam ni, tak merungut, tak mengeluh, tak protes nak. Jadi dia pun pelik orang Islam, dia punya semangat lain macam. Maka orang tanya, beritahu dia pada dia, kau tahu kenapa orang Islam boleh kuat? Kenapa Islam boleh kuat? Macam mana dia orang boleh jadi macam tu? Sebab dia orang ada Al-Quran. Sebab dia ada Al-Quran. Jadi dia pun pelik. Ialah Al-Quran. So kenapa kena dengan Al-Quran? Dia ingat Al-Quran tu macam kitab biasa kan? Al-Quran inilah yang memberi semangat kepada orang Islam. Al-Quran inilah yang menyebabkan mereka ni begitu berani dan mereka begitu yakin dengan apa yang Tuhan mereka berikan. Okey, aku pun nak review lah Al-Quran. Dia nak review dah. Makanya dia kata, dia tengok Quran, dia kata, Quran ni aku boleh habiskan 1 hari je. Dia maksudnya dia baca terjemahan ya. Dia bahasa Arab dia tak boleh kan.
Dia baca terjemahan Quran, dia kata satu hari aku boleh baca. Tapi aku tak nak buat macam tu. Sebab aku nak menghayati ayat-ayat Al-Quran. Ni orang kafir ni, ilmu asas agama pun tak ada bahasa Islam tak. Tapi dia berminat untuk mengetahui apa yang ada dalam Quran. Setiap hari dia akan buat live TikTok. Dia punya followers dia lebih kurang 800,000 orang. 800,000 ya. Jadinya, dan setiap hari kalau dia buat live TikTok ada lebih kurang 600,000 dia punya followers dia, view dia. Setiap dia buat live TikTok tu kan. Ramai orang tengok. Jadi setiap hari dia akan buat lah kuliah tafsir. Dia akan buat kelas tafsir dia lah. Dia baca Quran, dia cuba ni, kalau dia tak tahu dia akan Google tengok. Jadi bila sampai satu ayat dalam Quran sebut Allah Ta'ala menjadikan manusia ini beberapa tingkatan. Jadi dia fikir tingkatan, mana datang tingkatan pula. Aku tahu manusia ni lahir gelembung macam tu dah. Lahir keluar dah. Kan? Dia ada tingkat-tingkat dia kata. Kan? Kemudian dari bawah tu disebut rujuk surah Al-Hajj ayat yang ke-5 dah. Dia pun buka surah Al-Hajj, dia tengok ayat yang ke-5. Dalam tu sebut apa? Manusia ini, sesungguhnya manusia ni, asal kejadian manusia ini bermulanya daripada tanah. Kemudian daripada air mani. Daripada air mani tu jadi embrio. Daripada embrio tu dia jadi darah. Daripada darah tu jadi tulang, daging. Ya? Dan membentuklah satu jasad yang sempurna. Dan dia pun dilahirkan. Dan dia membesar. Dan dia akan mati. Itu tingkatan-tingkatannya. Dalam surah Al-Hajj sebut, manusia ni jadikan dalam tingkatan. Ikut proses dia tu. Jadi terpegun dengan perkataan embrio tu. Sebab dia kata istilah ni memanglah kan. Ya. Jadi dia tengok, di Google dia tengok. Manusia jumpa embrio ni, dia punya ni, pada tahun 1848. Baru manusia jumpa tentang istilah embrio ni. Tak? Sedangkan dalam Quran dah sebut 1400 tahun lebih dah. Quran dah sebut lama dah. Dan dia Google tengok kata 1848 baru lagi istilah tu ditemui. Dan Quran dah sebut lama dah. Jadi dia kata dia cukup kagum dengan Quran. Dia baca lagi dah. 2 minggu kan tuan. 2 minggu baca Quran. Masuk Islam lah. Kan? 2 minggu je. Tengok. Dia baca. Itu orang kata bila kita tadabbur Al-Quran ni, dia akan datang perasaan lain. Tak? Bukan maksud kita tadabbur kita pandai-pandai sendiri. Bukan. Mana-mana ayat yang kita kurang faham, kita sama ada kita tanya ustaz apa, kita tengok kita tak tafsir yang mutabar. Total rujuk je tafsir Ibn Katsir tu dalam tu kan. Kalau ada istilah tak faham, mulakan tanyalah kan, tanya ustaz ke siapa ke. Dia macam tu dia buat. Dan rupanya dia tu, bila dia buat macam tu, ramai lagi orang bukan Islam yang membaca Al-Quran. Ya, membaca Quran, ramai yang berminat dengan cara dia, orang mengkaji Quran. Dia punya istilah dia begini, non-Muslim read the Quran. Bukan Islam baca Quran. Dia punya inilah orang bagi dia punya ni lah, macam gelaran macam tu lah kan. Ini waktu Al-Quran tu dia memang very very powerful, mukjizat Al-Quran tu. Waktu kita mesti relatekan diri kita ni dengan Al-Quran. Mesti, jangan kita pisahkan diri dengan Quran. Mesti baca tiap-tiap hari lah, tiap-tiap hari kita. Tak boleh banyak sikit, yang penting mesti ada hubungan kita, tautan kita dengan Al-Quran tu mesti ada. Tengok bila orang bukan Islam pun dia baca Quran pun dia akan rasa begitu kagum. Sebab apa tuan? Sebab dia baca dan dia fikir. Dia baca, dia fikir. Sebab tu dalam surah Al-Ghasyiyah pun sebut kan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Langsung kita fikir. Kau tengok tentang kejadian unta, bagaimana kami ciptakan dia. Kalau kita tengok secara mata kasar, unta tu binatang padang pasir yang kakinya panjang, bulu matanya tebal, dia berbonggol, itu yang kita nampak. Tapi kita tak nampak hikmah di sebalik penciptaan unta. Kenapa unta boleh bawa banyak barang di padang pasir? Kita tahu padang pasir itu macam mana keadaan dia. Dia boleh bawa. Bagaimana unta boleh berjalan dalam ribut pasir? Kan? Jadi bila kita kaji ni, kita akan nampak akhirnya pulang balik atas kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kata Sayyidina Ali, aku bila aku lihat sesuatu semua ni, aku akan nampak kebesaran Allah. Aku akan nampak kebesaran Allah, kehebatan Allah. Tapi kadang-kadang ada kumpulan-kumpulan tertentu dia pula
Dia kata, aku tengok pokok, aku nampak Allah. Aku tengok nampak Allah. Aku nampak orang perempuan cantik, aku nampak Allah. Itu yang kata tak betul tu. Kan? Bukan nampak Allah. Kita nampak kehebatan Allah menciptakan makhluknya. Jadi perkataan tu kena betul. Sebab dia akan beri orang salah faham. Bila saya tengok laut, saya nampak Allah. Saya tengok pokok, saya nampak Allah. Istilah tu dia akan mengelirukan orang. Sama juga istilah bila mana orang yang mana mereka mengatakan bahawa pada saya solat zuhur, asar, maghrib itu tak wajib. Bagi saya tak wajib. Jadi istilah tu dia mengelirukan. Kalau orang awam dia dengar dia tak faham. Dia ingat tak wajib tu tak sembahyang, bukan. Pada orang yang macam ni, pada dia hukum-hukum wajib itu kalau tak kenakan pun dia tetap buat. Seperti mana Rasulullah SAW, ala an akuna abdan syakura. Rasulullah kalau katakanlah solat itu sunat je lah, puasa Ramadan itu sunat, Rasulullah tetap akan buat. Kenapa? Sebab menzahirkan kesyukurannya kepada Allah SWT. Kita ni kena letak solat ni wajib, ni sunat. Kenapa? Sebab kalau tak letak benda ni, pakai tak buat lah, tobat lah tak buat. Tak? Memang tak buat je lah. Kalau solat Jumaat tu ubah hukum, tuan-tuan. Solat Jumaat tu hukumnya sunat je, tuan-tuan. Daripada penuh sah belakang tinggal 2 sah macam yang subuh je lah. Lain semua tak datang. Kenapa? Sunat je. Ya? Tapi sebab tu orang macam kita kena dipaksakan, diletakkan hukum, kena jadi wajib. Bila letak hukum wajib, barulah wajib tak boleh buat, tak boleh tinggal ni. Kalau tinggal berdosa-besar ni, tak boleh. Itulah kita. Jadi kita tak sampai taraf lagi yang mana kita melaksanakan ibadah itu semata-mata sebab aku ni hamba Allah. Jadi salahkah aku untuk bersyukur pada Allah? Aku melaksanakan ibadah-ibadah telah ditetapkan oleh dia, walaupun tidak meletakkan hukum. Betul, orang soleh mereka menjadikan solat malam tu wajib bagi mereka. Tak? Solat-solat sunat ni bagi mereka wajib. Perkara-perkara makruh, perkara-perkara makruh ibaratkan haram bagi mereka. Dia tak kata benda tu haram pada kita, tak nak masalah, memang makruh. Tapi pada dia meletakkan ni haram, tak nak makan. Sebab benda ni Allah tak suka. Kan? Yang keempatnya, berkenaan dengan erti hari kursi di atas, disebutkan dalam Al-Quran beberapa ayat. Di antaranya sebagai berikut. Dalam surah Al-Baqarah ayat 112. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih. Apa yang kamu katakan itu tidaklah benar. Bahkan sesiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, mematuhi perintahnya, sedang ia pula berusaha supaya baik amalannya, maka ia akan beroleh pahala di sisi Tuhannya. Bila mana dia pertama dia menyerahkan diri itu Islam lah, ya, makanya dan dia patuh perintah Allah. Syarat 2, ya, bukan zakat illal ladzina amanu, dia kena wa amilus solihat. Beriman saja dah cukup lagi, buktikan dengan amal soleh. Ni sebut dalam surah Al-Baqarah tadi. Dia dah menyerah diri pada Allah dan dia berusaha supaya baik amalannya. Kemudian dalam surah Luqman, wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dan sesiapa yang berserah diri bulat-bulat, serah diri sepenuhnya kepada Allah dengan ikhlas, maka ia berusaha mengerjakan kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan tali agama yang teguh. Simpulan tali agama. Bila mana dia serah daripada Allah dengan penuh keikhlasan, buat ibadah dengan penuh ikhlas, makanya dia telah menjadikan dirinya, ikatan dia, hubungan dengan Allah semakin kuat. Lepas tu Iblis kata apa? Aku akan hiaskan, la uzayyina, aku akan hiaskan maksiat itu menjadi cantik pada pandangan mata manusia. Ya, supaya mereka ni terpedaya dan buat maksiat. Tetapi illal mukhlisin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas, aku tak ada daya upaya pun untuk mempengaruhi mereka. Tak ada daya pun. Orang yang beribadah dengan ikhlas, Iblis tak ada daya, tak boleh buat apa-apa dah. Nah, itu surah Luqman ayat 22. Kemudian dalam surah Al-Ahzab 36,
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Dan tidaklah harus bagi orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, apabila Allah dan Rasulnya menetapkan keputusan mengenai sesuatu perkara, tidaklah harus mereka mempunyai hak memilih ketetapan sendiri mengenai urusan mereka. Datang perintah berhijrah, Rasulullah perintahkan hijrah orang Islam, semua wajib berhijrah. Nah, kecuali mereka yang dikecualikan. Nah, tapi yang lain semua. Datang perintah jihad, semua wajib berjihad kecuali yang dikecualikan. Nah, jadi kita tak ada pilihan. Bila arahan Rasulullah begitu, itulah. Ya, tidak ada pilihan nak buat ketetapan sendiri. Tak payahlah, aku tak nak ni lah, aku tak nak ni. Itulah yang mana mereka yang pandai-pandai buat ketetapan sendiri di zaman Rasulullah, mereka inilah orang-orang munafik. Orang munafik ni pandai je nak guna, kan? Datang perintah pergi jihad, dia orang takut nak pergi jihad, kan? Tak berani dia, buat alasan macam-macam. Dan Rasulullah tahu. Sebab tu dalam perang Tabuk, dalam perang Tabuk ni Rasulullah bagi tahu sahabat, semua wajib, tak ada kemunculan, kecuali orang yang aku tu tak pergi. Itu je. Yang mana tak ada kemunculan, semua wajib. Kan, kecuali yang hadis kita baca dulu pun, yang ada bila Rasulullah tanya pada dia, engkau ada ayah, ada ibu? Tak, itu lebih utama. Itu kecuali yang dikecualikan. Sayyidina Ali dikecualikan, ya, makanya yang lain semua kena pergi. Jadi dalam perang Tabuk ni Rasulullah tengok ada lebih kurang 3 ke 4 sahabat yang mereka ni bukan orang munafik, dan mereka tak pergi, kan? Sebab ketika itu buah kurma, buah tamar tengah ranum. Kalau dia pergi, balik memang habis lah. Orang kata macam musim durian lah, kan? Bukan durian ni, tiba-tiba buah durian tunggu masa lagi seminggu nak gugur, tiba-tiba arahan pergi perang. Aduh, macam mana ni ya? Pokok tengah, buah banyak ni, musangking pula tengah, ya Allah. Kan, kena arahan pergi berjihad pula. Kalau aku balik confirm dah tak ada dah. Sebab pergi perang bukan 2-3 hari, kadang sebulan, makan masa tu. Jadi balik memang tak ada dah lah, kan? Jadinya macam mana, kan? Jadi 4 orang lebih kurang macam ni tak pergi. Lepas tu bila Rasulullah balik pada perang Tabuk, Rasulullah arahkan sahabat pulaukan mereka, kecuali orang munafik. Sebab Rasulullah tahu orang munafik memang macam tu, ya. Setiap kali bila mana orang munafik datang, dia bagi alasan, tak apa, ikut kau lah. Tak, Rasulullah tahu dah. Sebab orang munafik ni memang Rasulullah kenal, kan. Tapi 4 sahabat ni yang mereka bukan dalam kumpulan orang munafik, mereka tak pergi. Tu cerita pun panjang juga yang tu lah. Jadi 4 orang ni. Jadi ya, sebab apa? Orang yang pandai mengelak perintah Nabi ni orang munafik ya. Kalau Nabi Musa, kaum dia lah. Nabi Musa kaum dia. Kecuali pengikut dia yang setia, ya tak? Tu kata Bani Israel ni memang bangsa jenis bangsa penipu ni. Tak pelik, dengan Tuhan pun dia tipu, dengan Nabi pun dia tipu. Takat dengan kita ni, ada ke pula dia kata bumi Palestin tu memang milik dia, sebelum ni ikut sejarah dia punya. Padahal sebelum tahun 1948 orang Palestin hidup ada kerajaan sendiri, ada stamp sendiri, ada mata wang sendiri, tak? Semua dia orang ada kerajaan sendiri, kan? Tiba-tiba kau baru mari tahun 1948 kau claim kau punya negara pula, kan? Sembang, kan? Tu dah kata itu orang Yahudi yang perangai, kan? Dia ambil hak orang, dia claim tu dia punya. Bahaya orang macam ni, ya. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 65, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Maka demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka. Kemudian mereka pula tidak merasa di hati mereka sesuatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan, dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Surah An-Nisa ayat 65. Nah, mereka ni siapa ni? Orang bukan Islam ni. Apa yang berlaku sebelum, tapi ini peristiwa ni antaranya lah. Salah satunya berlaku yang ketika peristiwa sebelum Rasulullah diangkat menjadi Nabi, kan?
yang mana Kaabah ketika itu rosak. Jadi 4 kaum kabilah ni telah membetulkan Kaabah. Jadi timbul isu, timbul masalah bila mana nak meletakkan Hajarul Aswad, hingga menyebabkan kabilah-kabilah ni nak bergaduh dah sebab pasal letak batu tu Hajar Aswad. Makanya mereka kata untuk mengelakkan kita tak payah gaduh lah, Hajar Aswad punya hal je pun, kita lantik seorang hakim. Siapa yang mula-mula masuk dalam kawasan Masjidil Haram, kita lantik jadi hakim. Makanya esok pagi tunggu-tunggu Rasulullah masuk dulu. Bila Rasulullah masuk, ni dah masuk, Nabi Muhammad dah masuk, kita lantik jadi hakim. Dan keputusan lantik Rasulullah sebagai hakim tu semua terima, tidak ada yang bantah. Kemudiannya Rasulullah sini buat ketetapan, okey macam ni, korang pegang 4 penjuru, aku letakkan Hajar Aswad dah ni, bawa pergi penjuru, aku letakkan. Dan keputusan Rasulullah, apa yang Rasulullah perintahkan itu, tidak ada yang bantah. Itu sebelum menjadi Nabi kan. Jadi bila Rasulullah dah menjadi Nabi, lebih-lebih lagi lah pula, memang tak ada lah kan. Sebelum menjadi Nabi pun memang Rasulullah telah diiktiraf tentang keadilannya. Kemudian dalam surah Al-Ma'idah ayat 50, afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Sesudah itu, patutkah mereka berkehendak lagi pada hukum-hukum jahiliyah, padahal kepada orang-orang yang penuh keyakinan tidak ada sesiapa yang boleh membuat hukum yang lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Maidah ayat 50. Bila datangnya wahyu ini, ketetapan hukum tu telah ada. Tiba-tiba nak balik semula daripada hukum jahiliyah ni, maka tak boleh lah kan, sebab perintah tu dah ada dah, telah ditetapkan dah pun. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 57, innal hukmu illa lillah yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Hanya Allah jualah yang menetapkan hukum, ia menerangkan kebenaran dan dialah sebaik-baik yang memberi keputusan. Suratul An'am ayat 57. Ini ayat ni popular ya, ketika puak-puak Khawarij menentang Sayyidina Ali. Ya, mereka pegang Al-Quran, innal hukmu illallah. Sedap dah bunyi tu. Ya, puak-puak Khawarij ni dia dengan Syiah sama je. Kalau Syiah mengkafirkan sahabat, Khawarij pun sama je. Dulu puak ni tak kan? Sebab mereka yang muncul daripada golongan Syiah, daripada golongan Khawarij ni bukan sahabat, dia tak ada tabi'in bawah. Sahabat tak ada pun, sebab sahabat semua dah dengan Rasulullah lah. Jadi bagi puak bawah ni je yang buat celaru ni, dan sahabat tak ada masalah. Jadi inilah, jadinya dipegang Quran, innal hukma illallah itu. Tiada orang, sesungguhnya hanya Allah jualah yang menetapkan hukum ni, ataupun tidak ada hukum mereka hukum Allah, dia kata. Apa kata Sayyidina Ali? Kalamuhu sahih walakin maqsuduhu batil. Perkataan yang dia sebut tu betul, tetapi maksud dia kepada perkataan tu salah. Ya, engkau cakap tu betul, tapi niat engkau nak memutarbalikkan ayat ni salah. Tak? Itu maksud engkau ni betul, engkau punya ayat tu betul, tapi engkau punya maksud salah. Kan? Bagaimana puak ni lah, itulah kata menjadikan ayat Quran tu untuk dia orang manipulate, untuk kepentingan dia. Kan? Ayat tu tak ada salah. Ayat Quran itulah ayatnya. Orang Amerika pun pakai ayat yang sama, orang Afrika pun pakai ayat yang sama, tetapi maksudnya itu kan ada maksud lain. Bukan yang maksudnya mengatakan bahawa hukum Allah ni, bukan. Dia ada maksud lain, dia suruh ikut puak dia je. Kemudian surah Al-An'am ayat 57. Dan surah Al-An'am juga ayat 62. Ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Ketahuilah, bagi Allah jualah kuasa menetapkan hukum pada hari kiamat itu, dan dialah secepat-cepat pengira, penghitung. Wa huwa asra'ul hasibin. Nah, tapi kita tahu di akhirat esok kan perjalanan ke akhirat pun lebih kurang 500 tahun lah. Nak tunggu keputusan, nak tunggu para Nabi tunggu beratus tahun. Tapi dalam ayat ni sebut wa huwa asra'ul hasibin. Ya. Setiap orang akan ditunjukkan dia punya amalan, catatan amalan, dia punya apa saja dah akan dibentangkan seorang-seorang secara terperinci. Macam mana dia cepat? Kan? Cepat dan lambat ini ialah bagi mereka yang mana ahli maksiat, ahli neraka, memang dia rasa cukup lambat.
Tapi bagi orang yang soleh, orang yang bertakwa cukup cepat. Sebab tu bila mana orang yang masuk dalam kubur, maksud dia masuk dalam alam barzah, orang yang soleh, orang yang bertakwa, kan, dia masuk kubur, dia dah meninggal lebih kurang 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun, 1000 tahun yang lalu. Tiba-tiba bila datang yang hari kiamat, jumpa gaibat, dia dibangunkan, dia kata, cepatnya, aku rasa macam baru mati je. Padahal dia dah mati 1000 tahun. Bagi orang yang mana ahli maksiat, yang orang yang menderhaka Allah Ta'ala ni, baru mati 20 tahun yang lepas, tapi dia rasa, ya Allah, siksanya aku punya lama nak menunggu ni, baru kiamat orang. Padahal 20 tahun meninggal. Itu beza. Itu cepat dan lambat ini ialah bagi amalan. Orang yang beramal soleh ni, bagi dia tak ada masalah, cepat je semua, kan. Tapi orang yang mana dia ni ada masalah dengan Allah, memang lambat lah. Dalam surah Al-Insan ayat 24, فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. Oleh itu hendaklah engkau bersabar menerima hukum Tuhanmu, memberi tempoh kepada golongan yang menentangmu, dan janganlah engkau menurut kehendak orang yang berdosa di antara mereka atau orang yang kufur ingkar. Ya, bersabar dalam menerima hukum Allah, mentaati perintah Allah, dan jangan terpengaruh dengan golongan-golongan yang nak shortcut ini. Tak payahlah puasa, tak payah sembahyang, tapi kau niat pun cukup dah, boleh dah terima dah lah. Jangan terpedaya dengan orang macam ni. Ya, jangan kau menurut kehendak orang-orang yang berdosa di antara mereka ni. Ya, sabar. Dalam kita mentaati perintah Allah, kita kena sabar. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Demi sungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh, dan dengan merasai kelaparan, dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda dan jiwa serta hasil tanaman. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kan? Ini ayat ni pada orang Palestin, rakyat Palestin memang kena semua ke dia. Kan? Perasaan takut. Kan? Takut tu bukan takut apa. Perasaan bimbang lah takut dah. Bukan takut sebab takut yang melampau kan. Sampai menyalahi takdir, bukan. Lapar dah lah ni. Tak pernah peringkat keburuan, sekeping roti pun tak ada lah. Ya. Dan bakunya harta benda semua dah jahanam, dah rosak. Tanaman pokok-pokok zaitun pun semua dah habis lah. Antara pokok zaitun terbaik dunia pun dari Palestin. Kan? Palestin ni bumi yang subur. Bumi yang subur kan. Itulah kata dah bila dah kena macam ni kan. Jadi kita doa lah banyak-banyak. Ya, doakan. Ya. Dan hari ni pun sebenarnya tentera Israel pun banyak dah turut lah. Kereta kebal dia punya harga berjuta-juta pun berapa, dekat 200 lebih dah kena bom. Itu yang kata dia punya ketua Mossad kan. Mossad ni perisik dia lah, macam CIA lah. Ya, macam dia kata apa? Tuhan Musa dan Tuhan Harun telah tidak bersama dengan kita, dia kata. Tuhan Musa dengan Tuhan Harun tak bersama dengan kita lagi. Kenapa dia kata? Sebab aku tengok dia kata kereta kebal kita yang berharga berjuta-juta ringgit ni dimusnahkan oleh senjata RPG lah. Senjata tahun 80-an orang Afghanistan pakai. Senjata ni boleh meletupkan kereta kebal. Kan? Tu dia kata pelik lah. Sekarang ni tuan-tuan tengok bila mana tentera Israel dia mula masuk kan? Dia masuk ke bumi Gaza kan. Apa Hamas buat? Masuk lah. Tu dia kata masuk lah. Seperti mana Ismail Haniyah kata, pintu masuk kami buka, pintu keluar kami tak buka. Jadi bila dia orang dah masuk, Hamas akan serang dari belakang. Dia akan serang. Memang tak bagi can punya. Kalau dah masuk kan, okey, pintu keluar kami tak buka. Sebab tu yang dia orang tak berani nak masuk. Kan, bom dia kata bom banyak-banyak kan. Nak masuk silakan, tak ada masalah. Kan, nak masuk boleh, tapi nak keluar sorry ya, minta maaf. Ya, itu yang tak berani tu. Ya. Sebab ialah yang orang Allah Taala campakkan perasaan takut dalam hati orang Yahudi ini.
Kan? Dia berselindung di sebalik senjata yang canggih, dia berselindung di sebalik kekebalan dia. Dia boleh buat apa saja. PBB pun tak boleh nak ni tak. Bila PBB akan masuk campur? Bila PBB akan masuk campur tak? Bila Tel Aviv kena serang, baru dia masuk campur. Kan? Bila Tel Aviv dah kena serang, bila mana kepentingan Israel dah serang, baru dia PBB, okey, kita pun mengadakan gencatan senjata sebab mandangkan ni nak. Kan? Itu je lah. Kan? Selagi mana tak diusir kan tu. Dan Hamas pun tak usir tu, dia tahu. Dia pun tahu main catur ni. Kalau aku usir sana terus sekarang, kan, mesti PBB masuk campur. Tak, biar dulu. Biar dia mari sini. Kita umpan dia masuk rumah kita. Mari. Kan? Kita umpan dia, mari. Sebab dia tahu, kalau aku serang belah sana sekarang, mesti masuk campur je lah. Macam juga di timur-timur dulu. Waktu orang Islam dibantai, dibunuh oleh orang Kristian sana tak. CNN ke apa semua tak tahu, dia tak nampak. Tapi bila orang Islam bangun balik menentang, itu hitam baru datang. Orang ambil gambar, ambil apa semua tunjuk, Islam ni gana orang timur-timur lah. Gana bunuh orang Kristian, dah bunuh ni, macam-macam dia orang buat. Itu je baru masuk yang kita tahu dah. Jadi janganlah kita mengharap pada siapa tak. Doalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan harap pada makhluk lah. IC ke siapa ke tak payahlah. Kan? IC tak. Tak payahlah kita mengharap pada siapa pun. Ya, serah minta pada Allah, itu jelah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Bukti dah banyak. Berapa banyak kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dah bukti dah. Bukan sebab bilangan. Ya, perang Badar 313 lawan dengan 1000, bukan sebab bilangan. Perang Mu'tah 20,000 lawan 200,000, bukan sebab bilangan. Semuanya minta pada Allah Taala. Itu je. Kita orang Islam macam tu je lah. Kan? Itulah kata usaha tawakal tadi. Bukan kata tak usaha dah, tapi usaha dengan apa yang ada lah. Kita berusaha dengan apa yang kita ada. Perang Badar, pergi bawa sabit, bawa cangkul, bawa apa semua tak. Lawan dengan perisai, mana dengan busur, dengan apa canggih lah. Tapi macam mana boleh menang? Kemenangan kan disebabkan kekuatan kita. Allah tolong lah. Itu je lah. Jadi kita selalu minta pada Allah Ta'ala tolong. Turunkan tentera-tentera je. Seperti mana Allah Ta'ala turunkan burung ababil memusnahkan tentera Abraha. Kan? Burung ababil tak? Dia serang tentera Abraha je. Dia tak serang penduduk Mekah. Jadi macam itulah kita minta. Ya, biar Allah Ta'ala turunkan. Ya, insyaAllah kan. Nusra Allah mesti ada, akan tolongnya. Kemudian ada surah Al-Kahfi. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di muka bumi sebagai perhiasan baginya, kerana kami hendak menguji linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kerana kami hendak menguji mereka siapakah di antara mereka yang lebih baik amalnya. Dunia ni penuh keindahan, kenikmatan, seronok tak? Makanya Allah nak uji. Ya, dengan nikmat dunia ni, kau lalai ke kau tak lalai? Perintah aku, larangan aku, kau ikut ke tak ikut? Dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah, yakni Allah Ta'ala, yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Kan? Allah Ta'ala nak tengok amalan yang terbaik, bukan amalan yang terbanyak. Jangan salah faham. Dia bukan amalan yang terbanyak. Allah Ta'ala nak amalan yang terbaik. Buat banyak-banyak tapi tak cukup. Dah semayang punya rajin semayang, tapi tomak ninah ke mana, apa semua ke mana, dah tak jadi juga. Jadinya buat yang terbaik walaupun sedikit. Kan? Walaupun buat yang terbaik. Liyabatil Allahu ma fi sudurikum wa liyumahhisa ma fi qulubikum. Dan apa yang berlaku di medan perang Uhud itu dijadikan oleh Allah untuk menguji apa yang ada dalam dada kamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hati kamu. Surah Ali Imran ayat 54. Nak uji sahabat, adakah mereka dalam hati mereka masih ada lagi cinta dunia ataupun tidak. Nak uji, kan? Jadi bila mana dah diberi ujian dan ada sahabat yang tertipu dengan ujian tersebut, tak apalah, ambil pengajaran. Ya, ambil pengajaran daripada peristiwa Uhud. Lepas tu Islam lawan dan menang.
Kan? Jadinya Allah nak tengok. Ya. Berkenaan dengan martabat siddiqin yang sangat tinggi dan paling mulia itu, Allah telah menunjukkan dalam beberapa ayat Quran seperti berikut. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. Dan bacakanlah wahai Muhammad di dalam kitab Al-Quran ini perihal Nabi Ibrahim. Sesungguhnya adalah ia seorang yang amat benar lagi menjadi Nabi. Surah Maryam ayat 1. Dalam ayat yang ke-56, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. Dan bacakanlah wahai Muhammad di dalam kitab Al-Quran ini perihal Nabi Idris. Sesungguhnya adalah ia amat benar tutur katanya dan imannya serta ia seorang Nabi. Kenapa ayat Quran Allah sebut Nabi Ibrahim dan juga Nabi Idris? Nabi Ibrahim telah menyaksikan kebesaran Allah depan matanya, iaitu baginda dibakar hidup-hidup. Elok aja 40 hari. Kunna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah perintahkan api jadi sejuk. Jadi Nabi Ibrahim duduk dalam api bukannya panas, sejuk. Oh, macam dalam aircon tak? Kan macam tu lah kot, kan? Dia telah menyaksikan kebenaran itu. Ya. Dia telah menyaksikan yang mana Allah perintahkan yang dia belah burung, letak 4 bahagian. Kemudian panggil balik burung tu datang cantum balik seekor burung yang sempurna. Ada 4 ekor burung, 4 ekor burung yang sempurna. Dia telah menyaksikan dengan mata dia. Tu siddiqan. Nabi Idris alaihissalam dan diangkat ke langit yang keempat dan meninggal di sana, mati di sana, di wafat di langit keempat. Dia menyaksikan kebenaran tentang perkara gaib. Nabi Idris, Nabi Ibrahim. Kemudian dalam surah Al-Maidah, wa ummuhu siddiqah, dan ibunya seorang perempuan yang benar. Ini Maryam tak menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu billahi wa rasulihi ulaika humus siddiqun. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, mereka lah pada sisi hukum Tuhan mereka, dan orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi darjatnya seperti orang-orang siddiqin dan orang-orang yang mati syahid. Kan tinggi martabat orang siddiqin ni, ya, dan juga orang yang mati syahid. Surah Al-Hadid ayat yang ke-19. Dan surah An-Nisa, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan ditempatkan di syurga bersama-sama orang-orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka, iaitu mereka akan duduk dengan para nabi-nabi dan orang-orang siddiqin dan orang-orang yang syahid serta orang-orang yang soleh, dan amat eloklah mereka itu menjadi teman rakan kepada orang-orang yang taat. Surah An-Nisa ayat 69. Ayat ini yang bila mana Sauban, sahabat Nabi, jumpa dengan Rasulullah, dia beritahu, ya Rasulullah, aku wallahi inni uhibbuka, ya Allah, hai Rasulullah, demi Allah aku amat mencinta engkau ya Rasulullah. Wa ana uhibbu, aku juga kasih kepada engkau. Bila kata Sauban lagi, ya Rasulullah, dia menangis. Sauban dia menangis. Sauban menangis, dia kata, kenapa kau menangis? Ya Rasulullah, aku ni di dunia satu hari kalau aku tak nampak engkau, hati aku memang rasa tak cukup, tak tenteram. Susah hati aku, sakit ke, ada apa ke. Setiap hari aku akan mesti nak tengok engkau juga Rasulullah. Sebab Sauban ni dia bukan sahabat yang rapat macam Umar, Abu Bakar, Osman, Ali. Ini memang direct terus, berakses terus dengan Rasulullah, anytime, anywhere lah. Tapi Sauban ni dia sahabat, tapi dia pun tahu diri dia, aku pun bukan boleh turut direct, tapi ada peluang, kadang adalah peluang nak bercakap. Jadi peluang ni dia sampaikan ni. Jadi kan pokok menangis, ya Rasulullah, engkau sudah pastilah untuk syurga tak? Aku ni belum tentu. Kalau aku tak masuk syurga memang teruk lah, aku memang malang lah aku dia. Tapi kalau aku masuk syurga, dan kan syurga tu kan ada tingkat. Syurga yang mana aku nak duduk? Sedangkan aku ni di dunia ni, aku tak dapat tengok kau satu hari pun, aku dah susah hati. Aku dah resah gelisah. Aku dapat tengok kau dah alhamdulillah dah. Bagaimana di syurga yang mana kehidupannya tu kekal abadi.
Ditakdirkan aku ni duduk syurga yang bawah. Orang tu ke bawah mana boleh naik atas? Yang atas boleh turun bawah kan? Jadi macam mana? Aku tak dapat tengok kau selama-lamanya. Dia menangis dia dah. Rasulullah dengar dia masuk. Rasulullah pun menangis juga. Sebab tak ada jawapan kan? Maka turun ayat ni. Ya, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, syarat itu je. Taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan ditempatkan dalam syurga bersama-sama dengan para nabi, dengan orang-orang siddiqin, orang-orang yang mati syahid, orang-orang soleh, dan mereka inilah sebaik-baik teman mereka. Ada peluang kita lah kan, ada peluang lah kan. Kita ni ibadah pun tak adalah hebat sangat kan. Sekarang keluar pada masjid, sekarang slipper salah letak kan dah maki orang lain dah. Betul tak? Padahal dia masuk ke sana lupa tak? Keluar ke situ kan. Mana slipper aku ni macam-macam keluar, dikit-dikit kurapat dah keluar dah. Padahal dalam kawasan masjid lagi ni. Ni macam mana nak ugur dengan sedikit ni? Payah lah. Tapi itulah kata tak, bertakwalah pada Allah kan. Demikianlah bahagianya orang-orang yang dibangkitkan kelak pada hari kemudian bersama-sama orang siddiqin. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam. Alhamdulillah tuan-tuan, kita selesai mengupas membahaskan hadis yang ke-72. Insya-Allah pada kuliah akan datang kita akan masuk pada hadis yang ke-73, iaitu kematian anak-anak. Semuanya apa yang baik itu kepada Allah SWT, sebab kelemahan dan kekurangan semua ampun dan maaf daripadanya atas kelemahan diri saya sendiri. Semoga Allah kurniakan kepada kita kefahaman dan juga kekuatan untuk kita amalkan dan sampaikan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna al-fahma wa amalan maqbula. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.